Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Johor hari ini mengumumkan pelantikan Adun Tanjung Surat Aznan Tamim sebagai salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor yang baru. Aznan yang menggantikan Nurliza Noh akan memegang portfolio pendidikan dan penerangan. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi memaklumkan pelantikan dan penstrukturan semula Barisan Exco adalah untuk memacu negeri ke arah lebih baik. Struktur baru menyaksikan Dato' Onn Hafiz menggalas satu lagi portfolio selain hasil bumi, pentadbiran, kewangan, perancangan dan pembangunan ekonomi, iaitu jawatan kuasa pelancongan. K. Ravin Kumar pula memegang portfolio perpaduan, warisan dan budaya, manakala Hairi Mat Shah jawatan kuasa belia, sukan, pembangunan usahawan dan koperasi. Ling Tian Sun pula sebelum ini jawatan kuasa kesihatan dan perpaduan bertukar kepada kesihatan dan alam sekitar. Lee Ting Han menambah satu portfolio selain pelaburan, perdagangan dan hal ehwal pengguna, iaitu sumber manusia. Muhammad Fazli Muhammad Saleh pula memegang portfolio kerja raya, pengangkutan, infrastruktur dan komunikasi. Saudara, polis sedang menyiasat kes kemalangan antara sebuah kereta bernombor pendaftaran Singapura dan sebuah motosikal di kilometer 123.2 Lebuh Raya Utara Selatan, Batu Pahat petang semalam. Kejadian tersebut tular di media sosial memaparkan penunggang dan pembonceng motosikal terlibat tercampak selepas berlanggar dengan kereta tersebut. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dollah memaklumkan siasatan awal mendapati ketika kejadian kereta dipandu warga Singapura itu telah mengubah laluan secara tiba-tiba dan masuk ke lorong kecemasan. Motosikal yang juga menggunakan lorong kecemasan gagal mengelak kereta tersebut lalu melanggar bahagian kiri kereta. Pemandu warga Singapura itu telah membuat laporan polis. Manakala dua individu yang menaiki motosikal terbabit masih belum membuat laporan. Pihak polis meminta individu terbabit memberi kerjasama untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah menerima peruntukan RM250,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi program mentor-menti. Peruntukan itu akan memanfaatkan 3 mentor dan 25 menti yang berdaftar di bawah program peningkatan pendapatan tahun ini. Pengurus Besar Kedah Isma Suhaimi Sharif berkata, setiap menti yang dipilih diberi bantuan maksimum sebanyak RM10,000 merangkumi kos latihan, kursus dan peralatan. Beliau berkata mentor akan membekal semua peralatan dan akan memantau setiap menti di bawah mereka. Terdapat 3 bidang di bawah program ini iaitu bidang penyejuk bekuan dan penyelaman udara, jahitan serta makanan ala Thai. Di bawah program ini, bantuan adalah merangkumi peralatan, latihan dan kursus yang dikendalikan oleh mentor secara one-to-one coaching dan semua menti yang terlibat akan disemak dan dipastikan bahawa mereka masih aktif menjalankan perniagaan. Perkembangan luar negara, mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang dijadual berlangsung di Laos bulan depan akan membincangkan semula perjanjian perdagangan 15 tahun dengan India. Menurut Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kao Kim Hon, semakan semula perjanjian perdagangan barangan ASEAN-India I3 bertujuan menjadikan ia lebih relevan kepada komuniti perniagaan dan syarikat. Pada tahun lalu, ASEAN dan India bersetuju untuk menyelesaikan semakan pada 2025. Dalam perbincangan dengan Menteri Luar India, Subramaniam Jaishankar, Kao membangkitkan isu mengenai India menjadi sebahagian daripada perkongsian ekonomi komprehensif serantau, iaitu perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang berkuat kuasa pada 2022. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas melibatkan negara-negara ASEAN dan rakan dagangan utamanya iaitu Australia, China, Jepun, New Zealand dan Korea Selatan. Baik, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.